Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala rasuli rabbil alamin, nabiyyina wa habibina wa qudwatina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah, amma ba'du. Muslimin dan muslimat, para pelajar, para penonton sekalian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, kita syukur kepada Allah Azza wa Jalla. Pada hari ini 23 hari bulan 2 2021, kita dapat meneruskan pengajian kita dalam tafsir Suratun Nahli. Suratun Nahli, surah yang ke-16, juzuk yang ke-14. Ayat yang kita sambung di ayat yang ke-104, 104, Suratul Nahli ayat 104. InsyaAllah hari ini kita akan bincang tentang beberapa perkara yang penting dalam hidup kita ini. Di antaranya masalah tekanan orang kafir kepada orang Islam dan bagaimana Islam membenarkan pengikutnya mengambil tindakan di saat ditekan ataupun diuji. Baik, kita masuk baca 2-3 ayat. A'udzu billahis samii'il 'aliim minasy syaithaanir rajiim. Innal ladzina la yu'minuna bi ayatillahi la yahdihimullahu wa lahum 'adzabun alim. إنما يفتري الكذب الذين لا يؤمنون بآيات الله وأولئك هم الكاذبون. من كفر بالله من بعد إيمانه إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان ولكن من شرح بالكفر صدرا فعليهم غضب من الله ولهم عذاب عظيم. Allahu Akbar. Para jemaah sekalian, ayat ini menceritakan kepada kita tentang beberapa sikap orang-orang mukmin yang ditindas. Sebelum daripada ayat ini, kita dah bincang tentang dua perkara isu yang dimainkan oleh puak-puak kafir dalam CD yang lepas. Isu yang pertama, apabila berlakunya nasikh dan mansukh, pertukaran hukum. Dia main selalu. Dia kata Muhammad ni ajaran dia tidak stabil. Sekali ada kiblat kot ni, sekali kot ni. Sekali kata lawan ni boleh, ni kata tak boleh. Dia tak faham. Kemudian isu yang kedua dia main, ayat 103, dia kata hak ajar ke Nabi Quran tu Nasrani, nama dia Jabar. Kita dah bincang dalam siri yang lepas perkara-perkara yang berkaitan. Kemudian Allah Subhanahu Wa Taala telah mencela mereka dan telah memberi jawapan yang mantap kepada hujah-hujah yang tak betul mereka. Dia kata macam mana Quran ni bukannya main tukar suka-suka Nabi. Yang turunkan Quran ni wahyu. Nabi hanya membaca, menyampaikan kepada umat.
Kemudian mutuduh hak ajar Quran Nabi ni ajamiyun, mana boleh. Puak-puakmu sendiri kamu tahu bahasa Al-Quran ni fasih, tidak ada siapa yang mampu mengatasinya. Hari ni nak tunjuk kerah kepala, buat tuduhan-tuduhan yang tak betul, sangat-sangat tidak logik. Baik, kita sambung kepada ayat kita ini. Allah Subhanahu wa taala menceritakan kepada kita bahawa orang yang tidak beriman dengan hujah-hujah, dengan dalil dan bukti yang diberi, maka Allah Ta'ala tidak akan beri hidayah, petunjuk kepada mereka. Innal ladzina la yu'minuna bi ayatillah la yahdihumullah. Sesungguhnya orang-orang yang tidak beriman kepada ayat-ayat Allah, bawa turun ayat mari, dia dengar sendiri, dia pun sudah tahu bahawa ayat ini benar, dia nak lawan tak boleh. Tak mau dengar kata juga, tak mau beriman kepada ayat Allah, la yahdihimullah, Allah tidak akan memberi hidayah, petunjuk kepada mereka. Tak ada, kosonglah dia, terbengkalailah hidup dia, kan. Walahum azabun alim, dan mereka pula akan beroleh azab yang tidak terperi sakitnya. Atas dunia ni terumbang-ambing, atas dunia dalam kesesatan, hujah dibawa tidak diterima, nasihat yang diberi tidak dipakai, bimbingan yang dibawa oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam diketepikan, maka mereka ini tidak akan dapat hidayah. Dan atas dunia tak dapat hidayah, di akhirat esok na'udzubillah, bagi mereka azab yang sangat alim, dengan makna muji', makna adab yang sangat dahsyat. Allahu Akbar. Kemudian dalam ayat yang 105 Allah Ta'ala sebut hujah-hujah yang kamu bawa ke Nabi itu tuduhan. Innama yaftaril kadhiba alladhina la yu'minuna bi ayatillah wa ulaika humul kadhibun. Sebenarnya yang tergamak berdusta itu, dia kata Nabi bohong, Nabi dusta, bawa Quran pergi belajar dengan Nasrani, kamu dia mari ajar kau orang Mekah. Mu tahu dah Nasrani itu bahasa dia pun tak erti. Semalam saya kata waktu zaman kita ini, kawan-kawan kita orang-orang yang bukan Arab, khususnya orang Bangladesh, kan, dia duduk di Mekah, dia bercakap Arab fi wala ma fi. Jadi pergi belajar dengan Nasrani, keluar Al-Quran yang fasih, ajaib, kan. Maka Allah kata sebenarnya yang tergamak berdusta itu hanyalah orang-orang yang tidak beriman kepada Allah, dan mereka itu ialah orang-orang yang bertabiat dusta, memang spesifik bohong. Hak ni hak tak jadi kerja. Tengok nota 586, yakni sifat berdusta itu bukanlah sifat Nabi sallallahu alaihi wasallam dan orang-orang yang beriman, tetapi sifat orang-orang yang tidak beriman, sifat bohong itu adalah sifat orang yang tidak beriman. Dan merekalah yang sebenarnya orang yang berdusta. Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak dusta. Sifat dia as-sidq, benar. Al-amin. Masalahnya puak kafir ni, dia yang beri gelaran kepada Nabi Al-Amin, orang yang dipercayai, orang yang sangat amanah, sangat hebat, kan. Dia bagi gelaran Nabi. Bila Nabi kita bawa ajaran yang dia tak suka, dia kata Nabi bohong pula. Macam mana? Setelah berlalunya umur Nabi 40 tahun, tetap dengan sifat amanah, amin, al-amija, al-amin, semua gelaran al-amin. Waktu Nabi nak cuba, ketika turun ayat Quran wa anzir ashiratakal aqrabin,
ya Muhammad sallallahu alaihi wasallam, beri sampaikan kepada kaummu yang terdekat. Allah perintahkan. Maka Nabi kita tanya, apa pandangan kamu kalau aku bagi tahu di belakang bukit ni ada rombongan nak datang Mekah? Oi, mereka kata ma'ahidna alika kadhiba, kami tak pernah dengar engkau bohong ya Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tapi bila Nabi kata inni rasul rabbil alamin, tunggu pungguh lalu. Tengok, mana yang bohong itu kamu. Wa ulaika humul kadhibun, kamu yang membohong, kamu yang berdusta, bukannya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi dua ayat ini kesinambungan daripada ayat yang lepas, menjawab tuduhan-tuduhan jahat yang dibuat oleh puak-puak kafir terhadap Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan ayat ini terpakai sampai hari kiamat. Tuduhan jahat juga dibuat kepada Islam. Kita nak tengok agama, tengok ajaran dia, jangan tengok pada orang dia semata-mata. Kalau tengok kepada orang yang tak baik, dia kata Islam ni tak baiklah sebab ada orang Islam mencuri. Kalau macam tu agama semua atas dunia ni orang tak baik belaka. Sama juga tengok bangsa. Kita pergi ke negara Malaysia, tengok orang Melayu mencuri, kita kata orang Melayu tak baik. Walau kita tak pergi tengok orang Melayu yang baik-baik, yang duduk beribadat tenang-tenang, yang duduk bantu orang pagi, petang, siang, malam, kita tak cek yang tu. Ini masalah. Kemudian kita pergi kepada satu kumpulan orang-orang Islam yang ditindas, diseksa, diunaya. Bagaimana keadaan mereka? Mereka ini terbahagi kepada dua golongan. Tengok dalam ayat ni, kita tengok dalam nota kita ada nanti insya-Allah. Ayat 106. Man kafara billahi min ba'di imanihi illa man ukriha wa qalbuhu mutmainnun bil imani ولكن من شرح بالكفر صدرا فعليهم غضب من الله ولهم عذاب عظيم. Sesiapa yang kufur kepada Allah sesudah dia beriman, dalam bahasa kita dia panggil murtad. Na'udzubillah. Dalam bahasa kita kata apa? Murtad. Orang yang beriman kemudian kufur, dia panggil murtad. Tuan-tuan pelajar, apa makna murtad? Murtad ni maksudnya dia pusing balik, U-turn. Gi kau ni iman, pusing dia kafir balik. Itu dia bahasa murtad, mana berpaling tadah. Berpaling tadah. Dalam bahasa baru kita panggil, apa dia panggil? U-turn. Siapa yang kufur kepada Allah sesudah ia beriman, maka baginya kemurkaan dan azab dari Allah, kecuali orang yang dipaksa melakukan kufur sedang hatinya tenang tenteram dengan iman. Akan tetapi sesiapa yang terbuka hatinya menerima kufur, kau kafir sengoti, maka atas mereka tertimpa kemurkaan dari Allah, dan mereka pula beroleh azab yang besar. Apa peristiwa ayat ni? Tuan-tuan tanda. Ayat ini iaitulah tentang ada sekumpulan orang-orang Islam yang ditindas di Makkah. Ditindas di Makkah ialah bukan semua orang ada pelindung, bukan semua orang ada pengawal. Ada orang yang diuji, ada orang yang tak tahan, dan ada orang yang kuat ujian, contohnya kita kata. Tengok nota 587. Pada permulaan Islam, mana awal Islam dulu, kaum kafir musyrik di Mekah telah menyeksa orang-orang Islam
untuk memesongkan iman mereka menjadi murtad. Hak sudah beriman ni kafir tangkap mari. Ammar, Yasir, Sumayyah, Bilal, ramai lagi lah di antara sahabat-sahabat yang orang panggil lemah-lemah ni, yang tak ada kabilah besar di Mekah kan. Maka mereka ini ditindas, diseksa, diunaya, macam-macam penginayaan yang kita dengar. Kafir Quraisy telah menyeksa orang Islam untuk memesongkan iman mereka menjadi murtad. Antaranya sahabat-sahabat Nabi yang diseksa ialah Bilal sehinggalah dia diselamatkan oleh Sayyidina Abu Bakar. Yasir, istrinya Sumayyah. Mana Yasir? Yasir kena cari Sumayyah. Dan Ammar. Ammar tu anak dia, Ammar bin Yasir. Yasir kena cari Sumayyah, lepas tu boleh anak Ammar. Ni kita kena ambil nama-nama orang-orang yang perjuangan yang kuat. Sumayyah telah mati dibunuh secara yang seburuk punya. Allahu Akbar. Saya pun tak tergamak nak sebut. Katanya dia ditikam dengan tombak di kemaluan dia. Dan dengan itu menjadilah dia orang syahid yang pertama gugur dalam Islam radhiyallahu anha. Syahidah, orang Islam yang pertama mati dibunuh, Sumayyah. Suaminya juga Yasir telah dibunuh. Manakala seorang hamba lagi, Bilal, hamba, walaupun ia telah dijemur di tengah-tengah panas, dihempap dadanya dengan batu besar dan diselar dengan api, tetapi dia tetap mempertahankan imannya dengan gagahnya sambil menyebut ahadun ahad. Maknanya dia tak boleh nak cakap, nak kata la ilaha illallah ni tak mampu. Dia hanya boleh kata ahadun ahad. Maknanya Allah satu, tak ada syirik, tidak ada. Allahu Akbar. Allah yang ahad. Akhirnya dia dibeli oleh Sayyidina Abu Bakar dari tuannya yang musyrik, lalu dimerdekakan. Jadi alhamdulillah, ini yang kita kata pentingnya dalam penyokong pendakwah ni kena ada ahli-ahli koprak untuk menyelamatkan orang-orang yang ditindas. Dalam sejarah Islam ni beberapa orang yang telah dibeli, diselamat oleh Sayyidina Abu Bakar daripada penindasan puak-puak Quraisy. Penting. Jangan duk gatung kita dengan orang. Tetapi Ammar bin Yasir, Ammar ni anak muda, tak kuat sikit dia punya ketahanan. Oleh kerana dia masih mentah dan tidak dapat menahan seksa, akhirnya dia terpaksa menurut apa yang disuruh oleh kaum musyrik yang menyeksanya. Allahu Akbar. Supaya dia mencaci Nabi dan memuji berhala mereka. Dalam pada itu hatinya tetap beriman. Jadi Ammar ni ayah dia mati, mak dia mati. Ammar ni orang muda, dia pun ikut apa yang dikata oleh kafir. Kafir kata nak suruh kata apa? Katakan Nabi, dia kata. Nak suruh tubik kuala bahasa syirik, dia kata. Apabila orang menyampaikan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam bahawa Ammar telah murtad, nauzubillah, Rasulullah, Ammar dia kata ke Nabi. Baginda menjawab, tidak. Sebenarnya Ammar dipenuhi iman dari hujung rambutnya ke hujung kaki, dan imannya telah mesra dengan daging dan darahnya. Iyalah, orang kata, kita terkejutlah sahabat-sahabat ni. Akhirnya Ammar pun datang menghadap Nabi sallallahu alaihi wasallam sambil menangis. Ammar kata, ya Rasulullah, saya tak tahan, seksa kuat sangat, macam-macam penyiksaan, tak tahan. Dia kata, saya terpaksa kena ikut apa yang dia kata.
Dia kata syirik. Dia kata ke Nabi, saya kata. Bila disebut, Nabi pun tanya dia. Ini soalan Nabi. Kaifa tajidu qalbak? Ammar, bagaimana hatimu? Bagaimana hati? Mulutmu kata dah tadi. Hati macam mana? Kata Ammar radhiyallahu anhu. Ammar menceritakan keadaannya yang sebenar. Nabi tanya, kaifa tajidu qalbak? Qala mutmainnan bil iman. Rasulullah, hati saya kental dengan iman, tak goyah. Maka Nabi kata, in adu fa'ud. Ini bahasa Arab menarik. In adu fa'ud. Jika mereka menyeksamu lagi, maka ulangi apa yang engkau katakan itu kepada mereka. Ammar, kalau mu tak tahan, ulang balik apa yang kamu. Tapi ingat, jangan keluar lebih daripada halqum. Maknanya setakat mulut ya, lidah ya. Hati turun, kapi sungguh. Jangan main. Mu kata, asalkan hatimu tetap beriman. Untuk menerangkan hukum orang-orang yang seperti Ammar inilah turunnya firman-Allah Ta'ala ini. Ayat ini menjadi dalil bahawa orang yang dipaksa melakukan sesuatu yang melanggar hukum Islam atau memperkatakan pada zahirnya sesuatu yang bawa kepada kufur, tidaklah menjadi salah, tidak menjadi kafir selagi hatinya tetap beriman. Tapi kita kena ingatlah, ini masalah mukrah, ketika dipaksa kita pun tak tahan. Tapi kalau suka-suka, kafir sungguh. Jangan gurau-gurau, suka-suka lah, kafir. Cerita Ammar ini dikeluar oleh Al-Hakim, Abu Nu'aim, Al-Baihaqi dan lain-lain. Mereka mengatakan unzilat, diturun ayat Quran man kafara billah, ini cerita kepada Ammar. Allahu Akbar. Baik, ini penting dalam masalah al-ikrah, masalah paksaan. Alhamdulillah dalam kitab fiqh ada satu babul ikrah, bab dipaksa. Panjanglah, anda pun tak nak hurai sini panjang. Tuan-tuan tengok dalam kitab kita Al-Fiqhul Manhaji, saya dah hurai panjang di situ tentang masalah ikrah. Orang paksa boleh ke tak boleh? Kita akan bincang nanti dalam bab fawaid al-ilmiyah, insya-Allah. Tengok masa sempat atau tidak. Baik. Mana orang yang lari murtad lain daripada yang dipaksa tadi, apa hukum mereka? Tengok ayat 107. Dzalika bi annahu mustahabbul hayatad dunya 'alal akhirah wa anna Allah la yahdil qaumal kafirin. Allahu Akbar. Kekufuran mereka yang murtad yang demikian ialah kerana mereka lebih mengutamakan kehidupan dunia pada hari akhir daripada akhirat. Dia ikut Nabi, lari. Buat perjanjian dengan Nabi, tengok Quraisy ramai, lompat. Cerita lompat-lompat ni bukan baru, zaman dulu pun sudah ada. Dan kerana Allah tidak memberi hidayah petunjuk yang menyampaikan kaum yang kufur engkar kepada kebahagiaan di akhirat, senaraikan berapa hukuman yang Allah Ta'ala jatuhkan ke atas kumpulan yang murtad. Na'udzubillah. Nanti kita senaraikan lagi. Baca ayat dulu, kita tengok di akhir ayatnya hukumannya lagi. Allah. Tadi tak dapat hidayah, orang-orang yang sudah murtad, orang kafir tak dapat hidayah. Hukuman yang seterusnya 108. Ulaika allazina taba'a Allahu ala qulubihim wa sam'ihim wa absarihim wa ulaika humul ghafilun. Mereka itulah orang-orang yang telah dimeteraikan, mana dicop, ditutup hatinya
oleh Allah Azza wa Jalla ke atas hati mereka dan pendengaran mereka serta penglihatan mereka. Habis tutup lakor. Mata, telinga, hati cop, sil kata orang, tak boleh nak buka dah. Mata jadi buta, la ainul basirah, mata yang melihat kepada kebenaran. Mata ni celek, telinga dengar lagu boleh, dengar Quran tak masuk kan. Hati tak boleh mikir. Wa ulaika humul ghafilun, dan merekalah orang yang lalai. Lalai pokok dia tu. Habis. Ini berapa dia punya hukuman Allah Taala letak. Semua panca indera ruhani dia tak berfungsi. Mereka hidup dalam keadaan lalai, lara, tak tahu apa. Apa itu di dunia? Bagaimana hukuman di akhirat? Na'udzubillah. La jarama annahum fil akhirati humul khasirun. Tidak syak lagi bahawa mereka ialah orang-orang yang rugi. Orang-orang yang rugi pada hari akhirat kelak, tak ada syak lah, tak ada ragu. Maka di sini para jemaah sekalian, untuk orang murtad ini Allah Ta'ala sebut dalam ayat yang kita baca tadi, dihukum ke atas mereka 6 perkara. Mari kita senaraikan ayat yang kita baca tadi. Yang pertama, mereka ditimpa kemurkaan Allah Azza wa Jalla. Ulaika alaihim fa'alaihim, tengok ayat Nas surah Sunnah, fa'alaihim ghadabun min Allah. Satu, mereka telah mendapat kemurkaan Allah Azza wa Jalla. Dua, walahum azabun azim, mereka akan mendapat seksa yang pedih, yang berat di akhirat. Yang ketiga, ayat 107, istahabbul hayatad dunya alal akhirah, mereka mencintai dunia lebih daripada akhirat, sebab itu mereka lari murtad. Na'udzubillah. Di kepala otak dia dunia, jadi nampak akhirat sudah jam, tak boleh pakai. Yang keempat, wa anna Allah la yahdil qaumal kafirin, Allah Ta'ala haramkan, tutup mata, telinga dia tu, mereka tak akan dapat hidayah lagi. Hidayah Allah Ta'ala sudah diharamkan ke atas mereka. Yang kelima, ayat 108, Allah Subhanahu Wa Ta'ala tutup ke atas hati, mata, telinga, hati mereka. Mereka sama dengan lembu je, kalau dengar Quran tak dapat hidayah, tak dapat kepahaman. Yang keenam, ayat 109, Allah Ta'ala jadikan mereka orang yang lalai, lara, lupa tentang akhirat. Bila sampai di alam kubur baru selesai. Sebagaimana kata ulama, an-nasu niyam wa iza matu intabahu, manusia tu dikira dalam keadaan tidur, bila mati baru sedar, sudah, minta nak balik ke dunia, tidak ada harapan lagi. Alam mau masuk sekarang ni sudah nama dia alamul barzakh. Alam al-barzakh. Alam barzakh ni makna alam pemisah di antara dunia dan akhirat. Dunia dah, akhirat pun dah. Baiklah. Kita berpindah kepada satu lagi kumpulan, nama dia kumpulan mustad'afin. Mustad'afin, orang-orang yang ditindas di Mekah. Tengok kan, kita dah belajar dalam siri-siri yang lalu, ada orang yang berhijrah ke Habasyah. Keluarga Yasir sudah dibunuh, kecuali Ammar diseksa. Ada lagi kumpulan-kumpulan yang tak larat nak berhijrah. Mereka diseksa, akhirnya Allah Ta'ala selamatkan mereka. Tengok ayat 101, 110.
Thumma inna rabbaka lilladzina hajaru min ba'di ma futinu thumma jahadu wa sabaru inna rabbaka min ba'diha laghafurur rahim. Allahu Akbar. Ayat kita menceritakan kepada kita tentang satu kumpulan umat Islam yang lemah ditindas. Kemudian sesungguhnya Tuhanmu memberikan pertolongan kepada orang-orang yang telah berhijrah sesudah mereka difitnahkan. Mana lepas mereka diseksa, diunaya, mereka sempat berhijrah. Mereka difitnahkan oleh kaum kafir musyrik. Tengok nota di bawah. Orang-orang yang telah difitnahkan di sini maksudnya segolongan orang-orang Islam yang telah ditindas oleh kaum musyrik di Mekah sehingga mereka terdorong melakukan perkara-perkara yang bertentangan dengan Islam. Yalah, kita nak kata pun mereka ditindas. Kemudian bila ada peluang, mereka telah bertaubat dan berhijrah ke Madinah, lalu berjuang menentang kaum kafir musyrik yang menceroboh serta sabar dalam perjuangan, maka mereka diampuni oleh Allah akan dosa-dosanya, akan dosa-dosa mereka yang telah dilakukan semasa mereka di Mekah dulu. Maknanya Allah Ta'ala Maha Kaya. Walaupun mereka pada peringkat awalnya lemah, tapi setelah berhijrah mereka menjadi pejuang Islam yang sejati. Kemudian tengok ayat, terjemahan ayat. Kemudian mereka berjihad serta sabar. Sesungguhnya Tuhanmu sesudah mereka menderita dan sabar dalam perjuangan adalah amat pengampun lagi amat mengasihani. Alhamdulillah. Kita kadang-kadang lemah di hadapan godaan. Tak usah kata godaan dimuncung senapang, senjata, godaan dengan nafsu pun kita kalah. Zaman kita ini tak ada senjata-senjata, pada dengan godaan nafsu suka kepada benda lara, lalai, leka, kemewahan hidup, halal haram tak peduli. Kemudian kita sedar, U-turn balik ke jalan Allah, insya-Allah Allah Ta'ala terima taubat. Inna rabbaka min ba'diha laghafurur rahim. Setelah lara, leka, lalai, Allah Ta'ala Maha Pengampun. Ayat ini dipakai kepada semua orang yang bersalah, orang yang berdosa. Hijrahlah ke jalan Allah. Nak hijrah ke Madinah sudah tidak ada ruang, kita hijrah fi sabilillah, hijrah ke jalan Allah, daripada lara kepada jinak dengan Allah, daripada sibuk dengan benda-benda lain, kita sibukkan diri kita dengan tadabbur ayat-ayat Allah, kembali bersimpuh di hadapan Allah pagi, petang, siang, malam, ada di masjid. Di rumah kita juga ada tikar sejadah, tikar solat, kita solat tahajud malam, solat duha, solat-solat sunat yang lain. Alhamdulillah. Baiklah, penutup ayat kita, ayat yang ke 111. Ini penutup ayat untuk sesi ini. Yauma ta'ti kullu nafsin tujadilu an nafsiha wa tuwaffa kullu nafsin ma 'amilat wa hum la yuzlamun. Allahu Akbar. Allah akan mengampunkan dosa mereka itu pada hari kiamat. Yalah, mungkin mereka bersalah, lemah dulu. Hari tiap-tiap diri datang membela dirinya semata-mata, dan tiap-tiap diri disempurnakan balasan apa yang ia telah kerjakan, sama ada baik atau jahat, sedang mereka tidak akan diunaya sedikit pun. Allahu Akbar. Tak ada siapa kunanya. Masing-masing mendapat faedah daripada apa yang mereka lakukan di dunia dahulu. Allahu Akbar. Baiklah, para jemaah sekalian, kita pergi kepada beberapa faedah ayat,
beberapa faedah ayat. Di antara faedah yang disebut di sini tentang man kafara billahi min ba'di imanihi. Siapa yang mengeluarkan kalimah kufur, siapa yang kufur setelah beriman, kita kata orang murtad. Tadi kita dah sebut 6 hukuman dijatuhkan kata orang murtad. Itu hukuman akhiratnya, hukumannya. Kemudian hukuman yang besar bagi orang murtad al-qatlu, iaitulah bunuh. Sebagian dalam hadis, man baddala dinahu faqtuluh. Siapa dia tukar agama dia daripada Islam pada balik pada kafir mula, orang itu boleh dijatuhkan hukuman mati. Mari puak-puak human right atas dasar kebebasan, kita kata lah, bebas untuk agama kamu, bukan untuk agama Islam. Ini main. Sekarang ini sudah ada orang berani buat video bagaimana nak murtadkan anak-anak orang Islam dengan cara cinta, dengan cara love. Ini semua ni permainan. Kita kata alhamdulillah negara Malaysia ni undang-undang persekutuan dia meletakkan agama Islam sebagai agama persekutuan yang menyebabkan pihak kerajaan ada akta yang boleh menyekat. Kalau kita bebas sungguh, tuan-tuan boleh tengok berapa angka orang yang akan lari. Sebab Islam bukan diwarisi, Islam itu dianuti. Maka menjadi kewajipan kepada kita mendidik anak-anak supaya mantap iman mereka, mantap kepahaman mereka tentang Islam, insya-Allah mereka tidak akan goyah. Baik. Dalam ayat ini Allah Taala beri kepada kita illa man ukriha, kecuali golongan yang mukrah. Mukrah maknanya orang yang dipaksa. Sebagaimana berlaku kepada Sayyidina Ammar bin Yasir. Dipaksa. Bila dipaksa, dia keluar kalimah kufur, tapi dia jumpa Nabi. Nabi kata, kalau hatimu tetap tenang, fa in adu fa'ud. Kalau dia ulang balik kenakmu, tak apa, mu kata balik. Baik, timbul persoalan di sini tentang mana baik mempertahankan hujah, mempertahankan akidah daripada ikut apa yang dikata oleh orang kafir. Satu peristiwa lagi berlaku kepada seorang sahabat, nama dia, tanda tuan-tuan, nama sahabat ni Khubayb bin Adi. Khubayb bin Adi radhiyallahu anhu, ketika orang Mekah nak bunuh dia, macam-macam mereka seksa Khubayb. Khubayb tetap dengan pendirian, istiqamah, lawan terus sampai dia dibunuh. Mayat dia pula mereka cuba nak kacau, Allah Ta'ala hantar mari pengawal-pengawal di kalangan makhluk Allah, tentera Allah Ta'ala, tak ada orang boleh kacau dah, lepas dia mati lah. Maka di sini para ulama mengatakan dalam kehidupan kita ni ada dua kumpulan. Kumpulan yang kuat iman dia seperti Khubayb, lebih tinggi darjat daripada kumpulan yang yang boleh lemah tadi seperti Ammar. Ammar ni peringkat awal. Ialah dia orang muda lagi, remaja, tak tahan dengan ujian, dia keluar kalimah kufur. Maknanya kalau mari ujian, kita letak depan mata kita ni, sama ada kita nak istiqamah, kita lawan terus sampai kita mati, ataupun kita main bahasa-bahasa belik, tak apalah saya ikutlah, bolehlah, dengan mulut. Maka walaupun dalam Islam membenarkan ketika dipaksa kita ikut orang kafir, tetapi bagi orang yang istiqamah darjatnya lebih tinggi. Darjatnya lebih tinggi sebab dia mati. Timbul lagi soalan, adakah orang mati dengan istiqamah dianggap bunuh diri? Sebab dia tahu kalau dia tetap pendirian, orang akan bunuh dia. Maka di sini para ulama Islam telah membahaskan memang dia akan mati, tapi mati dalam mempertahankan akidah, mati mulia, tidak dianggap sebagai bunuh diri. Baik, kalau saya ikut Ammar, itu pun dibenarkan oleh Islam. Karena itu kita kata awal-awal lagi, peringkat manusia ini tak sama. Ada orang sabar dia tinggi, ada orang sabar dia sederhana. Islam memberi ruang, dia panggil rukhsah, mengambil kelonggaran
ataupun mengambil azimah, mengambil ayat yang kuat. Orang yang tak mampu, dia ambil kelonggaran. Orang yang mampu, dia ambil azimah bahawa aku tak akan keluar kalimah kufur sekali-kali daripada lidah aku, walaupun dengan lidah. Alhamdulillah, dua-dua itu dibenarkan, dan orang yang sabar mempertahankan akidah lebih tinggi darjat daripada yang tak sabar. Tapi dua-dua itu ada dalam Islam. Kita kata alhamdulillah, Islam itu membenarkan. Macam hari ni setengah orang, ada setengah negeri ni, negeri orang yang pemerintah dia orang Islam, tapi nak ada janggut tak boleh. Anda ingat sahabat-sahabat saya waktu belajar di Madinah dulu, bila dia orang ni duduk di Madinah, dia jenis orang spesial, orang putih seperti orang negara ni. Ni dia punya janggut dia tebal-tebal panjang. Masa nak balik cuti, pakak beli pisah cukur belakang. Dia cukur kat mana? Dekat airport. Siapa di airport, pakak masuk dalam bilik air, prek cukur. Kenapa? Dia kata kami kalau balik dengan janggut ni, jawab dia mungkin tak ada kubur, mungkin tak jumpa dengan keluarga. Sampai di airport je, masuk teroris, kau masuk dalam penjara. Ni, kerana 2-3 orang bulu ni diketakuti oleh puak-puak kafir, takut, dia terpaksa kena cukur. Walaupun kita belajar cukur, janggut tu sunnah, pasal kena korbankan untuk apa? Untuk masalah lebih besar, selamat sampai ke negeri, untuk sampaikan dakwah, jumpa keluarga. Itu kecil nak kira, tapi termasuk. Kata tak ada di kalangan kamu nak ikut Khubayb, dia kata belum sampai darjat itu, sebab masalahnya besar, kita nak berdakwah, takkanlah kena mati kerana gitu saja. Sedangkan ada ruang, Allah Ta'ala bagi ruang, illa man ukriha, nak talafuz dengan kalimah kufur pun boleh, apalagi dengan setakat nak cukur janggut. Tak apalah, kita kata bolehlah. Alhamdulillah ala kulli hal. Itulah Islam memberi ruang yang baik kepada kita. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Ayat ini terpakai di banyak tempat. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Kita telah bincang panjang dalam surah Al-Baqarah dahulu. Alhamdulillah. Ini ada jemaah tanya, dia kata tafsir kita ni kepada Quran setakat mana dah, tuan-tuan dan puan-puan. Alhamdulillah, boleh tengok siri-siri rakaman kita ni daripada surah Al-Fatihah sampai ke surah kita hari ni. Dia panggil tafsir Al-Muharrar. Ana dah huraikan, ada dalam YouTube. Buka YouTube, cari Halaqah Abu Anas. Halaqah Abu Anas. Alhamdulillah sudah ada playlist kat sana, boleh cari tafsir ataupun kitab-kitab lain yang sudah kita khatamkan, sudah ada di playlist. Walaupun untuk maklumat sejarah, 10 tahun admin kita kumpul video-video ni, sudah 1000 video, tapi pada tahun 2018 takdir Allah Azza wa Jalla ada berlaku step technical, YouTube padamkan semua video kita 10 tahun. Terpaksalah admin, jazahumullahu khairah, upload balik video ni. Sekarang ni hampir boleh katakan video kuliah lama-lama tu masuk semua dalam Halaqah Abu Anas Madani. Satu lagi tempat yang disimpan untuk setakat ini di dalam Facebook Dar Taibah, Dar Taibah Barakah. Dalam tu ada playlist juga. Alhamdulillah, untuk live kita ni dalam Facebook Abu Anas DR Abu Anas Madani. Kita doakan semoga ilmu ini tersimpan di alam maya ini, dan insya-Allah menjadi ilmu yang bermanfaat selepas tuannya tidak ada di atas dunia, insya-Allah. Kita sambung lagi perbincangan kita dalam ayat 112 dalam CD yang akan datang. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.